الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan menjunjung perintahnya, menjalani segala perintahnya, menurut perintahnya, ajarannya, serta ajaran Nabi SAW. Dalam masa yang sama, marilah kita menjauhi segala larangannya, patai larang yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dan teguh yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, maka itulah dinamakan sebenar-benar takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi jalan selamat dunia dan akhirat. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, tujuan Allah Taala ciptakan segala makhluk adalah untuk dijadikan sebagai satu iktibar kepada manusia sebagai setinggi-tinggi harga dan semaha-maha nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata yang lain, Allah Taala buat makhluk memang banyak, tetapi yang dinilai di sisi Allah dan akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu manusia. Bila manusia menjadi tumpuan utama di sisi Allah, maka tak lain tak bukan, maka kita kena mengaku bahawa kita adalah manusia yang diciptakan dan dipilih oleh Allah beragama Islam daripada tok nenek ataupun keturunan kita yang beragama Islam. Yang pentingnya kita mesti jaga Islam kita dan iman kita supaya berada dengan kita selalunya dan akan berdamping dengan kita buat selama-lama sampai ke hari akhirat. Orang-orang yang belum lagi kenal Islam, menjadi tugas dan tanggungjawab bagi orang Islam itu sendiri kena sapa ajaran Islam kepada telinga mereka. Sama ada mereka nak terima ataupun tak terima, itu rujuk ataupun kembali kepada Allah Ta'ala lah. Allah sebagai pemberi hidayah kepada manusia, walau bagaimana usaha manusia, kalau sekiranya Allah Ta'ala tak buka pintu hati, maka usaha itu diberi balasan ganjaran pahala. Apatah lagi kalau sekiranya usaha itu diberi ataupun ditaufikkan oleh Allah Ta'ala, bermakna orang yang duk cerita, duk royak, duk sapa ajaran Islam, sama ada kepada orang Islam ataupun kepada orang kafir, dia akan boleh pahala yang tidak terhingga. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala
panggil orang-orang Islam di dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, sebanyak 89 kali. Allah Ta'ala panggil ya ayyuhallazina kafaru hanya 2 kali di dalam Quran. Bermakna kita sebagai orang mukmin, orang Islam, orang yang memeluk ataupun yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi kewajipan kita benar-benarlah kita kena tahu kenapakah Allah Ta'ala panggil orang-orang yang beriman. Sedangkan di masa yang sama kita melihat orang-orang kafir, walaupun Allah Ta'ala panggil sikit ya, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadhirul yaum, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-7. Dan ayat yang keduanya, qul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang yang kafir, di dalam surah Al-Kafirun ayat yang pertama. Walaupun dalam masa yang sama yang saya nak sebutnya, orang kafir Allah Ta'ala sebut banyak di dalam Quran. Nak hina ataupun nak memberi kesedaran kepada orang-orang yang Allah Ta'ala buat di atas muka dunia ni, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Perkara-perkara yang akan berlaku kepada orang kafir, Allah Ta'ala sudah pun buka rahsia-rahsianya sejak daripada orang kafir hidup atas dunia macam mana, di dalam kubur macam mana, dan di akhirat kelak apakah nasib mereka. Ini adalah terhenti di atas orang kafir itu sendiri. Sama ada dia nak buka telinga dia, buka mata dia, ataupun buka hatinya untuk mendengar ajaran Al-Quranul Karim yang sedia untuk beri kepada mereka. Apatah lagi kalau sekiranya kalau kita kembali semula kepada orang Islam kita sendiri. Cuba kita tanya, tugas dan tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri untuk bawa diri kita selamat dunia dan akhirat melalui Al-Quran, melalui ajaran-ajaran agama. Setakat manakah nampak kita rajin ataupun nampak kita sungguh nak faham Islam dengan secara benar, lepas tu nak amal dengan ajaran agama yang kita duk belajar. Inilah yang menjadi satu soalan yang kita mesti kemukakan kepada masyarakat kita pada hari ini. Walaupun kita syukur kepada Allah, alhamdulillah, masyarakat kita sudah pun bangun dan sedar pada hari ini. Ramai orang-orang yang cerdik melalui ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran Nabi. Ulama-ulama mari duk cerita kepada kita, alhamdulillah. Kita rasa syukur kepada Allah. Tetapi sebaliknya bila kita melihat sebahagian lagi daripada orang-orang kita sendiri yang masih lagi tak tepuh dengan ajaran agama, yang berasa tak berahi dengan ajaran agama, yang masih lagi duduk di dalam kegelapan, duduk dalam gelap, tak semaya, tak ngaji, tak seamal dengan ajaran agama dan sebagainya. Kita melihat sebahagian lagi orang-orang Islam kita yang masih mundur ataupun tak maju di segi agama. Sedangkan agama Allah Ta'ala hantar kepada manusia melalui rasulnya, sejak daripada awal-awal rasul sampai ke akhir nabi, akhir rasul, iaitu Muhammadun Rasulullah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi untuk mengajak manusia daripada kegelapan kepada cahaya terang benderang. Allah Ta'ala sendiri royak di dalam Quran bahawa dialah yang akan bawa manusia, orang-orang yang beriman, daripada minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Ikhwah yang dikasihi sekalian, bila kita sedar dan kita faham bahawa tugas dan tanggungjawab kita hidup di atas muka dunia, apa yang saya ingin tarik perhatian hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, iaitunya cuba kita tanya diri kita sendiri, jadi banyak-banyak soalan.
Kata kita mari buat apa atas dunia. Kalaulah kita selalu duk dengar orang ceramah, orang mengajar, khutbah-khutbah yang disampaikan, banyak soalan yang ditanya katanya, kita biasa minta ke dak nak mari ke dunia. Kita biasa minta ke dak dengan Allah Ta'ala, kita nak duduk dalam agama Islam. Kita biasa minta ke dak katanya, Allah Ta'ala selamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Walaupun orang-orang yang sedar, dia selalu duk minta doa, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tetapi hakikat yang sebenar berada di sisi Allah Ta'ala. Kita tak biasa minta nak mari ke dunia, tapi Allah Ta'ala takdir kita mari hidup di zaman learning. Satu hari sikit lagi kita akan pergi, anak cucu kita akan mari ganti di tempat kita. Dan seterusnya sampai ke hari kiamat. Tapi cuba kita melihat. Bila kita buat soalan-soalan, hak masa sekarang di atas dunia, boleh jadi setiap orang pakat jawab katanya dia duk minta sokmo. Tapi apakah akan terjadi di masa hadapan? Sebab masa depan tidak ada siapa yang lebih tahu kecuali Allah. Kita sendiri kita tak tahu apa yang nak berlaku di atas muka dunia ataupun atas diri kita sendiri masa depan. Sebab itulah berkewajipan bagi kita selepas kita tanya soalan-soalan untuk muhasabah, untuk bawa diri kita ke jalan selamat, maka dengan usaha, melalui email kita dan usaha. Sebab itulah Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, allazina amanu wa amilus salihat. Iaitunya kena usaha. Tanpa usaha, tidak ada usaha, maka tidak berjaya seseorang itu. Hanya dia angin-angin ataupun dia duk harap katanya dia berimej, dia akan selamat dunia dan akhirat. Sidang hadirin Jumaat yang dimuliai sekalian. Satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran, allazina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Inilah tujuan Allah Ta'ala letak manusia yang berimej di atas muka bumi. Walaupun kita melihat bilangnya besar manusia berada di atas muka bumi adalah orang kafir, Allah Ta'ala puji orang-orang berimej. Nak masuk kita ataupun kedak, cuba kita dengar. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Itu yang pertama. Iaitunya orang-orang yang apabila diletak ataupun ditempatkan mereka di atas muka bumi, mereka itu mendirikan solat. Maknanya orang-orang Islam itu semaya. Cuba kita cek semaya kita sejak daripada awal-awal kita ingat kita semaya sampai ke hari ini. Saya yakin tidak ada siapa yang royak katanya dia tak biasa tinggal semaya. Satu. Yang kedua, tidak ada siapa yang yakin katanya tiap-tiap hari dia semaya, kebanyakan dia khusyuk semaya. Tak ada juga. Yang ketiga, tidak ada siapa yang royak katanya dia semaya betul sejak daripada awal sampai ke akhir, betul semua mengikut ajaran Nabi. Boleh jadi soalan yang ketiga ni hampir-hampir ramai orang yang duk ngaji ataupun orang yang amal mengikut apa yang jadi sunnah Nabi dalam segi semaya. Tapi perlu kita review semula ataupun cuba kita tanya sendiri, selama kita duk semaya, apa kita tak patena semaya kita supaya lebih molek dan lebih tekun kita semaya. Itu yang pertama. Wa atawuz zakah. Mereka yang kedua iaitunya orang-orang yang mengeluarkan zakat. Banyak orang yang keluar zakat. Sama ada zakat fitrah, zakat menega, zakat tanimih dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang Islam kita yang tipu helah diri dia sendiri. Tak sih keluar zakat. Helah kok tu, helah kok ni.
siapa nisab, siapa haul ataupun siapa masa untuk keluar zakat, dia usaha untuk ambil harta benda dia diguna kok lain supaya dia tidak keluar zakat. Orang golongan yang tiga, wa amaru bil ma'ruf. Orang yang menyuruh orang ramai buat perkara yang baik. Ini adalah satu pujian yang Allah Ta'ala puji manusia juga, iaitu pakak-pakak suruh buat benda baik. Seperti mana yang kita baca di dalam suratul Asri, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Iaitunya pakak wasiat, pakak royak, pakak pesan di antara satu sama lain kebenaran. Dan pakak besar juga untuk menegakkan kesabaran. Hidup di atas muka dunia ni kena sabar. Sebab itulah termasuknya wasiat kebenaran dan wasiat sabar, iaitunya amaru bil ma'ruf. Mereka itu suruh orang ramai buat kebaikan. Di samping itu, orang yang duk suruh buat kebaikan pun dia jangan lupa diri dia, bahawa dia sendiri pun kena amal dan kena buat. Akhir sekali, wa nahau 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Benar mungkar memang banyak. Cuba kita perhati pada hari ini, supaya khutbah kita menjadi khutbah yang semasa, iaitunya hari ini hari Songkran 4.13 boleh Mesa menjadi satu prakpeni watanaktam bagi orang kafir nyimu. Orang-orang Islam kita pun kalaulah tak ada dah di kawasan kita, tapi masih ada lagi di kawasan lain-lain. Masih lagi tak sedar. Masih lagi duk turut ajaran-ajaran orang kafir, walaupun nampaknya sekaligus nak suka-suka, nak pelan-pelan, nak masuk kau ruam. Tapi itu adalah satu perbuatan ataupun satu upacara yang dibuat walaupun pada asalnya bukan seperti mana yang kita tengok pada hari ini. Hari ini kalau kita tengoknya Songkran sudah pun menjadi satu pameran ataupun satu ajak ke orang-orang seluruh dunia mari pakat duk menyimu, sama ada bukan orang kafir Sia ataupun kafir Buza saja, bahkan orang Kristian, orang Yahudi, orang Sikh, orang Hindu dan sebagainya. Dan termasuk juga anak cucu orang Islam kita yang ikut serta. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita pakat-pakat sapa, pakat-pakat royak kepada anak cucu kita, orang-orang yang masih lagi tak sedar dengan ajaran agama. Mari kita pakat royak, katanya itu adalah ajaran yang salah, tak dibenar sama sekali orang-orang Islam kau ruam. Walaupun kita pergi duduk di dalam ruam dengan dia, pergi duduk saja, tak ada duduk simu gapo pun, termasuk juga kita kau ruam dalam piti. Sebab tu payah kita nak katanya orang Islam ni tak boleh warga tu, tak boleh warga ni, nak we orang kafir faham. Sebab itulah orang-orang kafir yang ia tak faham, banyak soalan-soalan yang ia beri kepada orang-orang Islam. ทำไมมุสลิมทำไมนั้นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ banyak soalan yang dia tanya, กินไอ้นั้นก็ไม่ได้ กินไอ้นี่ก็ไม่ได้ แล้วมึงจะกินอะไรกันแน่ banyak soalan yang dia tanya. Tetapi yang sebenarnya soalan itu dia kena kembali kepada agama mereka sendiri, dan orang kafir itu sendiri kena faham katanya gapokah yang Islam harus dan apakah yang Islam haram. Barulah hidup molek ataupun hidup di dalam keadaan faham sama faham. Kalau sekiranya hidup macam ni, maka selama itulah dia usaha tak faham kita, kita sahaja duk usaha nak faham dia. Wallahu a'lam gapo nak berlaku di masa hadapan. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita pakat pegang teguh dengan ajaran agama. Marilah kita pakat seru diri kita sendiri, keluarga kita, waris-waris kita, jiran kita, ummah kita. Pakat royak sapa ajaran Islam. Kalau sekiranya boleh setiap orang Islam belum daripada dia nak mati, dia faham bahawa Islam adalah cara hidupnya yang sebenar.
Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sama sekali kamu mati kecuali kamu sudah pun sempurna menjadi orang Islam. Pas bila kita nak mati, wallahu a'lam, kita tak tahu. Orang muda pun mati, orang tua pun mati, budak pun mati. Maka marilah kita pakat faham Islam sekadar yang kita boleh, dan azamkanlah kita nak faham Islam dengan secara sempurna seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah." Hei orang-orang yang beriman, mu masuklah di dalam Islam dengan secara cukup lengkap. Maknanya cukup semua gapo hak jadi ajaran Islam, gapo hak larangnya, mu kena tahu belaka, mu kena patibak, kena amal belaka, dan mu kena tahu, kena buat gapo yang menjadi larangnya. Itulah sebagai nasihat daripada khutbah yang pertama, sebagai satu titik tolak untuk jadikan benih di dalam kehidupan kita menuju kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, di khutbah yang kedua, marilah kita mendengar satu ataupun dua hadis Nabi SAW supaya menjadi satu bekale dan amale bagi hidup kita. Hadis yang pertama, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadithun hasan. Hadis At-Tirmizi nombor 3462. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katanya, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika malam diisrakan aku. Maknanya Isra' dan Mi'raj. Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun pesan, "Ya Muhammad, hei Muhammad, sapakanlah salam aku kepada umatmu." Nabi Ibrahim kira salam kepada semua umat Islam sampaikan hari kiamat. Dan beritahukanlah kepada mereka. Ini adalah ayat ataupun hadis ni beritahu kepada kita doi terung. Beritahukanlah kepada mereka bahawa syurga itu adalah cantik tanah dia. Tetapi tanah itu adalah tanah kosong. Walaupun air yang ada di dalam itu adalah air yang jernih, tapi tanah kosong.
Nabi Ibrahim pun royak katanya, tanah me yang hendak ditanam di dalam syurga, nak wi umat Nabi Muhammad tu sendiri tanam. Tanah bukan tanah ketika duduk dalam syurga, tapi tanah ketika duduk di atas dunia. Iaitunya dengan sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah tanah me sebagai tanda katanya jadi bagi orang yang selalu sebut subhanallah sampai ke akhir, maka dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahawa orang itu akan tengok kebun dia yang dia duk tanam di dalam syurga sikit lagi. Maka kita pun kena wirajin sebut banyak-banyak, kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasan. Hadis at-Tirmizi nombor 3375. Iaitunya daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dia katanya ada seorang lelaki ditanya Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya une-une agama Islam, syariat agama Islam ni banyak ke atas saya. Maknanya kalaulah nak ngaji seumur hidup, nak wiceh, nak amal semua pun payah, banyak doa. Maka merayakanlah kepada aku sipu semua ajaran Islam, jadi aku mudah ingat. Jadi mudah ingat. Nabi pun royak. Nabi tak ada royak suruh mengapa. Nabi tak ada royak katanya suruh apa ni ngaji sosok, kena mengapa, kena amal so. Nabi royaknya la yazalu lisanuka ratban an zikrillah. Wijadikanlah lidah kamu selalunya basuh ingat kepada Allah Ta'ala. Itulah mudah-mudah bagi kita hidup setiap hari, jangan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Bermaknanya hati kita denyuk sokmo dengan ingat kepada Allah. Jangan siapa ke selalu dengar lagu, benar-benar yang lara, buat perkara-perkara yang maksiat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah bila kita nak jadi hati kita bersih, hidup kita soleh, jadikanlah kita ni selalu ingat kepada Allah, sama ada hati dan lidah. Semolek-moleknya selalu hati ingat kepada Allah walaupun lidah tak sebut. Tetapi yang lebih baik daripada hati saja iaitunya kedua-dua. Sama-sama sebut, hati sebut, lidah pun sebut. Yang selalunya basah. Siapa ke kita nak tidur, bangun tidur, buat apa-apa saja, ingatlah doa. Yang menjadi satu pucuk yang saya nak tanya juga, katanya berapa banyak orang Islam kita baca doa ketika nak buat gapo-gapo. Goliknya siapa kita nak tidur pun kita terlupa baca doa. Baca bangun tidur kau jauh. Nak masuk jambe, tubik jambe, kita tak ada, bukan tak ingat nak baca, tapi jadi terlupa, tak teringat nak pergi baca. Masuk tubik. Gitulah. Ini adalah rugi di dalam kehidupan kita. Kalau sekiranya kita tak sedar, kita nak buat sesuatu, kita terlupa doa. Sebab tu marilah kita pakat mengapa ataupun ingat doa, gapo sahaja yang kita buat, tidak akan rugi. Supaya kita masuk di dalam masjid, jangan lupa iktikaf. Walaupun kita duduk saja akan boleh pahala insya-Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون